Falsafah untuk prasekolah yang berteraskan nilai agama boleh menyediakan asas yang kukuh untuk perkembangan holistik kanak-kanak dalam persekitaran pendidikan mereka. Pendidikan awal kanak-kanak dalam Islam, kanak-kanak merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang amat bernilai kepada pasangan suami isteri ataupun ibu bapa. Anugerah ini perlulah dihargai dan dipelihara dengan sebaik-baiknya sama ada dari segi rohani, jasmani, emosi dan inteleknya. Hal ini kerana menurut Al-Ghazali mengatakan bahawa kanak-kanak merupakan amanah Allah kepada ibu bapa. Oleh itu, tanggungjawab ibu bapa amatlah besar dan hendaklah dilaksanakan dengan sebaiknya. Anak-anak yang dilahirkan ibarat kain putih yang bersih dan suci tanpa sebarang noda dan keburukan. Maka ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk memainkan peranan dan mewarnai kehidupan kanak-kanak di masa hadapan. Elemen pertama dalam proses pengurusan adalah planning atau perancangan, merangkumi 3 jenis iaitu perancangan strategik, perancangan taktikal, dan perancangan operasi. Elemen pertama dalam proses pengurusan adalah planning atau perancangan, merangkumi 3 jenis. Yang pertama adalah perancangan strategik. Perancangan strategik adalah menetapkan matlamat dan objektif dalam jangka yang panjang. Perancangan ini melibatkan proses menganalisis kelebihan dan kelemahan serta mengenal pasti keutamaan dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi cabaran. Sebagai contoh, memperluaskan kemudahan seperti bilik darjah dan meningkatkan penglibatan komuniti seperti ibu bapa, masyarakat, dan negara. Seterusnya, perancangan taktikal di mana ini merupakan proses memecahkan pelan strategik kepada langkah-langkah yang spesifik, di mana objektif khusus ditetapkan dan tindakan yang diperlukan juga ditentukan. Sebagai contoh, meningkatkan jumlah pendaftaran murid dan meningkatkan kepuasan ibu bapa terhadap perkhidmatan pusat. Beralih kepada perancangan operasi, di mana ianya berkaitan dengan aktiviti harian dan rutin seperti tugas-tugas khusus guru, jadual masa mengajar, belanjawan dan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti. Sebagai contoh, dalam melakukan prosedur keselamatan, guru menyediakan alat pemadam api dan peti pertolongan cemas bagi mengurangkan atau mencegah daripada berlakunya situasi seperti kebakaran dan kecederaan murid. Bagi organizing dan penghancuran pula adalah dengan menyusun elemen supaya selaras dengan aktiviti yang dilakukan dan menyusun sesuatu unit bagi memudahkan sesuatu pelaksanaan program. Bagi menyusun elemen supaya selaras dengan aktiviti yang dilakukan adalah aktiviti yang dirancang haruslah berkesan kepada matlamat yang ditetapkan. Contohnya, aktiviti yang dilakukan haruslah sesuai dengan tahap perkembangan seseorang kanak-kanak. Seterusnya, menyusun sesuatu unit bagi memudahkan sesuatu pelaksanaan program. Terdapat ruangan dalam taska ataupun tadika yang tertentu agar sesuatu program itu dapat dijalankan mengikut masa dan waktu yang telah dirancang. Contohnya, terdapat ruangan untuk bermain agar kanak-kanak dapat bermain dengan bebas, ruang untuk membaca, dan ruang untuk beristirahat. Saya Aida Nalia, anak perempuan Alang yang memegang nombor metrik BP 21110122. Hari ini saya akan membentangkan mengenai elemen staffing iaitu penjawatan dan elemen monitoring ataupun control of quality. Bagi elemen staffing, dalam prasekolah agama terdapat beberapa penjawatan yang biasa ditemui. Antaranya adalah
guru prasekolah agama. Beliau bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan program pembelajaran agama yang sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak prasekolah, termasuk pengajaran nilai-nilai moral, cerita-cerita agama, doa dan aktiviti keagamaan lain. Pengasuh kanak-kanak agama bertanggungjawab untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dari segi agama, memberikan perhatian yang berteraskan nilai-nilai agama dan memupuk kecintaan serta pemahaman terhadap ajaran agama dalam kalangan kanak-kanak. Yang ketiga adalah penyelidik pendidikan Saya agama. Dayana binti Beliau Irwan, nombor matriks merupakan PP bertanggungjawab untuk 2110037. penyelidikan berkaitan Memimpin ialah pendidikan satu agama proses prasekolah, mengarah dan mengumpul mempengaruhi data orang tentang lain keberkesanan melalui contoh, program-program bakat, pembelajaran maklumat, agama dan kemahiran menyumbangkan kepada interaksi pribadi, perkembangan pendidikan di mana seorang agama pemimpin tidak prasekolah hanya memberi melalui arahan, pengetahuan tetapi dan juga amalan menjadi terbaik. teladan yang menginspirasikan orang lain untuk bertindak. Kedua, menjangka dan merancang pembangunan masa depan dalam perkhidmatan serta mempunyai interaksi dengan lembaga polisi tempatan, ibu bapa dan kaki tangan. Ini melibatkan kemampuan untuk meramal dan merancang pembangunan di masa hadapan, terutamanya dalam konteks perkhidmatan. Ketiga, mengekalkan sikap mengharapkan perubahan dan menambahbaikan dalam perkhidmatan menggunakan maklumat dan trend terkini, di mana seorang pemimpin perlu sentiasa mencari maklumat terkini dan trend terbaru untuk memahami cabaran dan peluang yang ada serta menggunakannya untuk membawa perubahan positif dalam organisasi atau perkhidmatan. Manakala yang terakhir, menjalankan kualiti pemimpin, ini merujuk kepada ciri-ciri dan tindakan yang menandakan seorang individu sebagai pemimpin yang efektif. Ini termasuk keupayaan untuk menggerakkan orang lain, membuat keputusan yang bijak, menyokong dan memotivasikan pasukan, serta memastikan tindakan yang diambil selaras dengan maklumat organisasi dan perkhidmatan. Seterusnya, elemen monitoring atau control of quality. Pemantauan dan kawalan kualiti dalam pembukaan prasekolah berasaskan agama adalah penting untuk memastikan bahawa prasekolah menyediakan persekitaran pembelajaran yang berkualiti dan menyokong perkembangan kanak-kanak dari segi agama. Berikut adalah beberapa konsep yang boleh diambil kira dalam pemantauan dan kawalan kualiti tersebut. Yang pertama adalah kurikulum berorientasikan keagamaan. Perkara ini memastikan kurikulum prasekolah berpaksikan kepada pengajaran nilai-nilai agama, cerita-cerita agama, solat dan aktiviti keagamaan lain yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak prasekolah. Aspek yang kedua adalah pengurusan kualiti. Pengurusan kualiti berterusan menjalankan penilaian kualiti berterusan dan membentolkan kelemahan yang dikenal pasti melalui proses pemantauan dan penilaian. Ini termaksud mengadakan sesi latihan kepada guru agama prasekolah bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam menyampaikan pengajaran agama yang berkualiti.